Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Di Petik Suri Tangkai Berduri, Umay Kesini persembah diri. Terus bersama saya Umay Wahid dalam 15 minit MMTV edisi 28 April 2023. Amaran cuaca panas tahap 1 di beberapa negeri yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dan Kes Kesihatan Semasa mendapat perhatian pakar kesihatan yang menasihati orang ramai, khususnya penduduk Kelantan bagi menghadkan sebarang aktiviti luar. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK Datuk Dr. Zaini Husin berkata, cuaca panas melampau jelas memberi tekanan fizikal kepada badan manusia yang boleh mengundang implikasi kesihatan sehingga mampu menyebabkan kematian akibat strok haba. Jelas beliau, risiko berkenaan bertambah buruk sekiranya individu memakai pakaian tebal dan ketat yang boleh menghalang pengeluaran haba daripada badan sekaligus menyebabkan keletihan, kekejangan, muntah dan sebagainya. Susulan itu, beliau menggesa agar masyarakat kekal berada di rumah atau bangunan selain kerap mandi, berehat, berpakaian longgar dan menggunakan kipas angin atau pendingin hawa yang sesuai. Isu sama turut mendapat perhatian Kementerian Pendidikan Malaysia KPM yang melihat fenomena cuaca panas itu turut menyebabkan beberapa lokasi mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada paras tidak sihat. Dalam kenyataan yang dikeluarkan hari ini, KPM mengingatkan Jabatan Pendidikan Negeri JPN, Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan semua institusi pendidikan untuk melaksanakan langkah pencegahan termasuk menangguhkan semua aktiviti luar bilik darjah jika cuaca terlalu panas. Selain itu, semua aktiviti di luar bilik darjah melibatkan murid hendaklah dihentikan bagi kawasan yang mencatatkan indeks pencemaran udara melebihi 100. Lembaga Tabung Haji mengumumkan agihan keuntungan sebanyak 3.10% yang bakal dimanfaatkan kira-kira 8.7 juta pendepositnya. Agihan keuntungan selepas zakat bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022 itu kekal seperti kewangan berakhir tahun lalu iaitu RM2.65 bilion berbanding RM2.46 bilion pada 2021. Pengumuman berkenaan dibuat oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar dan turut dihadiri pengurusi tabung haji Tan Sri Azman Mokhtar hari ini. Pengiraan agihan keuntungan tahunan 2022 adalah berdasarkan purata baki minimum bulanan yang disimpan sepanjang tahun iaitu sebagaimana pengiraan tahun-tahun sebelum ini. Agihan keuntungan 2022 adalah setelah tabung haji melunaskan zakat sebanyak RM97 juta kepada kesemua Majlis Agama Islam Negeri bagi pihak pendeposit menjadikan jumlah terkumpul sebanyak RM1.27 bilion sehingga kini. Para pendeposit boleh menyemak agihan keuntungan yang dikreditkan ke akaun masing-masing bermula pukul 12.30 hari esok menerusi platform TH Jahari, kaunter tabung haji, kaunter bank Islam dan bank rakyat dan saluran elektronik bank rakan strategik tabung haji. Dua bekas pemimpin UMNO Datuk Seri Syahidan Kasim dan Khairi Jamaluddin disebut-sebut antara calon yang bakal bertanding dalam pilihan raya negeri di Selangor menggunakan tiket Perikatan Nasional. Aura ahli Parlimen Arau itu yang membantu Perikatan Nasional menyapu bersih 17 daripada 18 kerusi Dewan Undangan Negeri dalam pilihan raya umum ke-15 di Perlis dilihat mampu menambahkan lagi kekuatan gabungan itu dalam misi menawan Selangor. Syahidan dikatakan bakal bertanding di Dun Semenyih apabila beliau dikatakan aktif turun padang di kawasan majoriti Melayu tersebut. Syahidan berkata beliau tidak menolak kemungkinan bertanding di Selangor sekiranya kepimpinan Perikatan Nasional memberikan kepercayaan kepada beliau. Sementara itu, Khairi dikatakan akan bertanding di salah satu dun di bawah Parlimen Sungai Buloh jika beliau menerima tawaran Parti Pribumi Bersatu Malaysia menyertai parti itu. Terdahulu, Ketua Penerangan Bersatu Datuk Razali Idris berkata Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin menawarkan Khairi bertanding pilihan raya negeri akan datang dengan syarat bekas memimpin UMNO itu menyertai Bersatu. Bagaimanapun, Khairi sehingga hari ini belum menjawab tawaran Muhyiddin dan telah meminta sedikit masa untuk membuat keputusan.
Mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional melantik Naib Presiden UMNO Datuk Seri Johari Abdul Ghani sebagai Bendahari Agong Barisan Nasional menggantikan Ahli Parlimen Sembrong Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Perkara itu diumumkan Setiausaha Agong Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam satu kenyataan selepas mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional semalam. Selain Johari, dua lagi Naib Presiden UMNO iaitu Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin serta Wakil Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS Datuk Freddy Suar diumumkan dilantik sebagai Ahli Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Dalam kenyataan sama, Zamri yang juga Menteri Luar turut mengumumkan pelantikan Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh dan Ketua Puteri UMNO Datuk Nurul Amal Muhammad Fauzi sebagai Ahli Dewan Tertinggi mewakili pergerakan masing-masing. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita kembali lagi. Sebanyak 26,000 syarikat dan entiti perniagaan masih belum melunaskan tunggakan cukai barang dan perkhidmatan GST yang semuanya berjumlah hampir 2.1 bilion ringgit. Ketua Pengarah Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM, Datuk Zazuli Johan berkata, pihaknya tidak pernah berdiam diri terhadap kedegilan syarikat terlibat untuk melangsaikan tunggakan cukai yang telah dimansuhkan sejak 2018 itu. Menurut beliau, jumlah tunggakan 2.1 bilion ringgit itu termasuk penalti yang dikenakan terhadap semua syarikat dan entiti perniagaan yang lewat membuat pembayaran cukai GST. Mengulas lanjut, beliau memberitahu bahawa pihaknya telah mengambil tindakan penguatkuasaan melalui pendakwaan di mahkamah selain menyekat perjalanan ke luar negara terhadap pemilik syarikat yang gagal menyelesaikan tunggakan cukai berkenaan. Vokalis kumpulan ekspedisi Said Ismail Said Ibrahim atau lebih dikenali sebagai Mail menghembuskan nafas terakhirnya dalam perjalanan ke Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar Johor. Berita pemergian Mail yang pergi pada usia 55 tahun akibat sesak nafas kira-kira jam 8.41 malam semalam telah disahkan sendiri oleh anak perempuannya, Sharifah Irfatasha. Jenazah Allahyarham bagaimanapun telah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bakri, Muar awal pagi tadi pada jam 11.10 pagi. Kira-kira 200 ahli keluarga dan rakan artis serta para peminat hadir ke tanah perkuburan bagi memberikan penghormatan terakhir buat Allahyarham. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengutuskan salam takziah buat keluarga arwah sambil menyifatkan bahawa pemergian Mail yang merupakan permata rock negara adalah satu kehilangan yang besar buat industri seni. Beralih ke berita dunia. Sebuah bot laju yang membawa kira-kira 80 penumpang karam di perairan wilayah Riau di barat Indonesia semalam menyebabkan sekurang-kurangnya 11 orang maut dan 9 lagi hilang. Bot laju SB Evelyn Kalista 01 karam di perairan Pulau Burong di daerah Indra Negeri Hilir pada pukul 4 petang waktu tempatan iaitu 30 minit selepas meninggalkan pelabuhan berdekatan. Ketua Pasukan Mencari dan Menyelamat Wilayah Yoman Sidakarya berkata, bot berkenaan dalam perjalanan ke Pelabuhan Tanjung Pinang. Katanya jumlah mangsa yang maut dan mereka yang hilang mungkin bertambah. Ekoran membawa muatan berlebihan manakala nama sebahagian besar penumpang tidak disenaraikan dalam jadual perjalanan. Jurucakap di Pejabat SAR di Riau, Kukuh Widodo memberitahu pihaknya akan menunggu laporan orang hilang daripada keluarga atau rakan mangsa sebelum dapat menentukan jumlah sebenar mangsa. Parlimen Austria memutuskan untuk menamatkan cetakan harian akhbar tertua di dunia Wiener Zeitung sebelum diteruskan secara dalam talian sepenuhnya bermula 1 Julai depan. Keputusan itu dilihat sebagai langkah terakhir selepas berlaku pertikaian selama bertahun-tahun mengenai akhbar milik kerajaan Austria tersebut.
Akhbar tertua itu mula diterbitkan pada tahun 1703 dengan nama Wiener Riches Diarum sebelum dinamakan semula sebagai Wiener Zeitung pada tahun 1780. Pihak akhbar terbabit turut mengambil keputusan akan mengekalkan sekurang-kurangnya 10 penerbitan cetakan setahun bergantung pada dana yang ada selain bakal menubuhkan hub media, agensi kandungan dan pusat latihan untuk wartawan. Putusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya berbagai jenis notis, catatan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan berbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi. Khazanah Nasional Berhad Khazanah diberikan penarafan kredit penerbit pertamanya iaitu A3 dan A- daripada Moody's Investor Service dan S&P Global Ratings. Khazanah berkata penarafan kredit grade pelaburan tersebut mencerminkan keupayaan yang kukuh bagi memenuhi komitmen kewangan walaupun terdedah kepada keadaan ekonomi yang mencabar. Sejak 2004, Khazanah menjadi penerbit tetap dalam pasaran modal global dan menyokong aspirasi Malaysia untuk menjadi hub terkemuka bagi kewangan Islam melalui urus niaga yang menjadi mercu tanda termasuk sukuk boleh tukar pertama dunia dan sukuk pelaburan mampan dan bertanggungjawab pertama negara. Permintaan pelabur yang kukuh meskipun aliran pasaran yang menurun mencerminkan keyakinan terhadap kredit khazanah dan keupayaannya untuk menyampaikan mandatnya sebagai dana kekayaan negara Malaysia. Kadar indeks harga pengeluar Malaysia terus menurun kepada negatif 2.9% pada Mac lalu berbanding negatif 0.8% pada Februari 2023. Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzair Mahidin berkata pengucupan itu didorong oleh penurunan sektor pertanian, perhutanan dan perikanan serta pelombongan yang merekodkan perubahan negatif 3 bulan berturut-turut tahun ini. Jelas beliau lagi pasaran komoditi global akan menghadapi perubahan harga pada tahun akan datang yang bukan sahaja disebabkan geopolitik yang berlarutan, malah sebahagian besarnya tertumpu kepada China dan perubahan iklim. Berita sukan. Hasrat Selangor FC untuk meruntuhkan ego Sabah FC di tempat lawan gagal selepas tewas 1-2 pada aksi Liga Super yang berlangsung di Stadium Likas malam tadi. Beraksi di depan penyokong sendiri, skuad The Rhinos terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi sepakan penalti Sadir Ramdhani pada minit ke-24. Memasuki separuh masa kedua, percaturan anak buah Tan Cheng Ho membuahkan hasil apabila percubaan Faisal Halim berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-52. Bagaimanapun Sabah terus mendahului apabila sepakan percuma Badrul Bakhtiar menembusi gol lawan pada minit ke-66, kedudukan 2-1 kekal sehingga tamat permainan. Kemenangan itu menyaksikan Sabah melonjak ke tangga ketiga Liga dengan 20 mata sementara Selangor kekal di tangga kedua. Pemain beregu badminton lelaki negara Aaron Chia Soh Wook Yi tersingkir pada pusingan kedua Kejohanan Badminton Asia BAC 2023 di Emirat Arab Bersatu UAE semalam. Kredibiliti pasangan nombor 2 dunia itu tercalar selepas tewas kepada juara Olimpik Tokyo 2020 Li Yang Wang Chilin 21-14, 16-21, 19-21 dalam saingan selama 47 minit. Sementara itu, 2 lagi wakil beregu negara mara ke suku akhir Kejohanan Badminton Asia selepas Ong Yu Sin, Teo A Yi dan Goh Sung Huat Chevon Lai masing-masing berjaya mengatasi ranjau semalam. Beregu campuran Sung Huat Chevon merupakan pasangan pertama mara ke suku akhir selepas menewaskan pencabar dari China Cheng Xing Chen Fang Hui 12-21, 22-20, 21-15. Manakala Ong Yu Sin Teo Yi terpaksa bergelut sehingga ke set ketiga ketika berdepan gandingan Jepun Ayato Endo Yuta Take 10-21, 21-15, 22-20 sekaligus berjaya menempah slot ke suku akhir.
Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 29 April 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Umay Wahid. Assalamualaikum, selamat Hari Raya Aidilfitri dan selamat berhujung minggu.